di seluruh dunia dan purata cukai yang dikenakan adalah pada kadar 10 hingga 15%, manakala di Malaysia ia masih antara yang terendah iaitu 6%. Namun tahap kefahaman rakyat yang agak rendah ditambah momokkan pihak tidak bertanggungjawab menyebabkan isu GST tidak diletakkan secara objektif dan menjadi tanggungjawab semua pihak untuk mendapatkan penjelasan sebenar mengenai GST dan tidak membiarkan pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan, terutama peniaga yang tamak dan mereka yang berkepentingan. Dan hari ini di studio kami sekali lagi akan membincangkan mengenai GST yang akan dilaksanakan 1 April ini bersama tetamu di studio Encik Abdul Aziz Abu Bakar, Presiden Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama Nasional Satu pada hari ini hujung minggu, tetapi ialah untuk membincangkan mengenai GST yang bakal diadakan pada 1 April ini. Baik, memandangkan seperti yang saya katakan tadi hanya tinggal 2 hari lagi, jadi mungkin buat permulaan Encik Aziz boleh perjelaskan kelebihan dalam melaksanakan GST kepada negara. Jadi perlukah rakyat merasa bimbang dengan pelaksanaan GST itu? Okey. GST ini merupakan satu usaha negara. Dia merupakan satu usaha untuk mentransformasikan ekonomi negara ke arah negara yang berpendapatan tinggi. Salah satu daripada cara untuk transformasikan negara ni melalui transformasi ekonomi negara ni adalah untuk kita memperbaiki sistem cukai yang ada. Kita katakan sebagai reformasi cukai lah. Bermakna banyak kelemahan-kelemahan yang ada dengan sistem cukai jualan dan cukai perkhidmatan yang sedia ada. Jadi apa yang berlaku sekarang adalah kerajaan menggantikan cukai jualan dan cukai perkhidmatan dan dimasukkan cukai barang dan perkhidmatan atau GST. Dari segi kebimbangan, mungkin dari segi pengguna, rakyat apa semua memang banyak isu. Bila kita sebut tentang cukai ni saya rasa tak ada orang yang suka. Cuma dari segi apabila kita tengok kita punya cukai barang dan perkhidmatan ni, saya rasa banyak usaha-usaha yang dibuat di kerajaan, di persatuan sendiri dan juga saya rasa dari segi kementerian-kementerian untuk memberi kefahaman kepada rakyat tentang GST. Dan saya rasa yang paling bulan Januari lepas, saya rasa ada buku panduan harga pengguna yang dikeluarkan untuk menentukan harga barang dari segi harga sebelum GST dan selepas GST. Saya rasa rakyat dan pengguna tidak perlu risaulah tentang takut jadi GST ni harga barang naik. Memanglah dari segi prinsipnya, dari segi ekonominya ada harga barang yang patutnya sama, patutnya naik, patutnya turun kan. Tapi bergantung kepada peniaga itu sendiri. Kalau peniaga itu ambil kesempatan dan menaikkan harga barang, saya rasa kementerian kebijakan KPDK perlu ambil tindakan. Okey. Bercakap dengan barang yang sepatutnya tidak dinaikkan harga tetapi ada juga yang dinaikkan harga dan juga sikap peniaga yang terlalu tamak, dan tidak dinafikan sekarang ini waktu kita menanti 1 April ini banyak sangat kalau kita lihat di kedai-kedai runcit harga sebelum dan selepas GST. Jadi benda tu sedikit sebanyak membuatkan pengguna bimbang. Dan selain daripada paparan harga di kedai-kedai peruncitan ataupun kedai besar dan sebagainya, ada juga yang macam saya sendiri pun ada menerima SMS pre-sale GST. Maknanya kalau anda beli sekarang dapat murah, kalau harga lepas GST harga naik. Itu saya rasa boleh menambahkan lagi kebimbangan, dan penggunaan pre-sale GST itu sendiri adalah dikira salah dari segi undang. Perkataan pre-sale GST saya rasa saya pun terima dari segi SMS apa semua kan, tentang supaya ni peniaga apa yang diorang buat adalah untuk melariskan jualan mereka sebelum GST dilaksanakan. Memang tak dinafikan di dalam kadar yang jenis GST ataupun kita ada banyak kadar standard kan, macam kadar standard, kadar zero rated, kadar sifar dan kadar GST yang dia kata dikecualikan GST. Kalau kita tengok satu jenis barang lah, satu barang, dulu dia tak ada cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Dia tak ada isu cukai jualan dalam barang tersebut, memang akan mengalami sedikit kenaikan.
Dan kalau sekiranya barang dulu tu ada cukai jualan sebanyak 10%, bermakna kalau GST sekarang pada kadar 6%, sepatutnya harga tu patutnya turun. Kan? Dan ada barang-barang yang macam dikecualikan, contohnya barang-barang yang dikecualikan di mana dulu ada cukai jualan tapi sekarang tidak boleh charge GST, harga tu patut sama. Jadi bila benda ni berlaku dari segi model GST di Malaysia ni, sebab kita memang ada banyak kadar standard, kadar zero rated dan kadar yang dikecualikan, dia merumitkan sedikit dari segi pengguna. Macam mana kita nak tahu yang tu standard ke, yang ni zero rated ke, yang ni dikecualikan? Kecuali kita tengok dari segi senarai barang, harga apa semua kan. Cuma yang pentingnya apa yang sebagai pengguna, sebagai rakyat, apabila kita nak buat, bila kita nak beli, kita kena jadi pengguna yang bijak lah. Bermakna kita kena tahu barang-barang macam mana. Maknanya saya rasa para peniaga, contohnya macam di hypermarket, supermarket yang besar-besar, memang dia orang akan letakkan harga-harga bermakna ada barang-barang. Adakah itu dibenarkan untuk meletakkan harga sebelum dan selepas GST walaupun GST itu belum diadakan lagi? Sekarang ni dia tak boleh buat macam tu. Sekarang ni dia tak boleh kata barang-barang ni harga ni jualan sebelum GST apa semua kan. Dan dia orang saya rasa tak perlu letak harga sebelum dengan selepas pada masa sekarang ni. Bila sampai 1 April, bila GST ni dilaksanakan, mungkin dari segi jenis barang tu saya rasa perlu. Maknanya peniaga perlu tahu barang-barang ni di kadar standard ke, barang-barang ni zero rated ke, ada barang-barang ni dikecualikan. Dan kena ada harga barang. Cuma dari segi harga sebelum dengan harga selepas ni, saya rasa rakyat dan pengguna boleh dapat daripada buku panduan harga pengguna ni. Dalam bahasa Inggeris ni dipanggil Shopper's Guide. Buku ni atau risalah ni dikeluarkan oleh Kementerian KPDNKK bersama dengan Kementerian Keuangan dan pihak custom. Buku ni penting sebab saya rasa boleh didapat di website KPDNKK dan juga dari segi hard copy ni. Sebab kan macam saya tengok senarai barang-barang, contoh kan, macam ada kawan saya tanya, kalau pergi restoran makan roti canai harga dia berapa? Kalau tengok dalam buku ni, harga sebelum GST, contohnya roti canai itu sekeping harganya RM1 dan selepas GST harganya sepatutnya RM1.02. Kan bermakna kita sebagai pengguna kita tahu harga sebelum dan harga selepas. Itu yang pentingnya. Bermakna kita sebagai pengguna kita perlu bijak lah. Dan kita perlu tahu dari segi harga sebelum dan harga selepas supaya kita tidak tertipu lah oleh peniaga. Okay. Tapi tidak semua kedai ataupun segala perkhidmatan yang boleh dikenakan GST, sebab seperti yang saya faham, kalau saya tersilap, terpulang kepada syarikat ataupun kedai yang telah mendaftar dengan GST. Tapi kalau kedai-kedai yang biasa tu, kalau mereka kenakan GST, perkara itu tidak sepatutnya berlaku. Betul. Macam mana rakyat dan pengguna, macam mana kita nak tahu sama ada kedai itu berdaftar atau tidak kan? Jadi pihak custom dia menyatakan yang kalau dekat dia punya receipt tu ada macam GST punya number tu, registration nombor pendaftaran GST, memang berdaftar lah. Tapi receipt tu kita peroleh selepas kita makan ke apa semua. Betul, kan selepas kita membeli. So saya rasa elok ada satu paparan ataupun macam stiker ke ataupun lebih kurang seumpama tu, bila kita masuk ke kedai tu, contoh kita masuk ke restoran, kan mana kita tahu makna dia ni syarikat kedai ni memang ada GST. Jadi kita boleh expect lah, kita boleh rasa okey tak apa, nanti lepas kita makan dia akan charge kita GST. Dan ada kedai-kedai yang mana dia punya threshold atau nilai ambang dia tidak melebihi RM500,000 setahun. Jadi dia tidak patut dan dia tidak boleh kenakan GST kepada peniaga-peniaga. Ini yang membezakan dari segi kita sebagai pengguna, dan dari segi peniaga tu, kalau peniaga yang besar, dia kena daftar dan kenakan GST. Peniaga-peniaga yang macam penjaja contoh kan, bila dia orang ni bukan satu peniaga yang besar dan dia orang tidak boleh tak daftar dan dia tidak boleh kenakan GST. Kita sebagai pengguna kita kena tahulah. Saya rasa mungkin ada. Saya rasa akan ada peniaga-peniaga yang ambil kesempatan. Mereka ni tidak daftar, tapi mereka charge juga GST kepada pelanggan, kepada pengguna kita kan. Saya rasa apa yang kita kena buat sebagai pengguna, kita kena laporkanlah. Kita kena buat aduanlah. Kita kena jadi pengguna yang bijaklah, bertanggungjawab. Sebab saya rasa kadang-kadang kita tak kisah, kita tak mau buat aduan kan. Saya rasa elok bila kita nampak satu kesalahan berlaku, elok kita beraduan kepada kementerian. Okey. Jadi saya rasa memandangkan senario ini membuatkan ramai pengguna ataupun saya sendiri kurang memahami GST, sebab dari mungkin kita telah war-warkan perkara ini daripada awal tahun lepas, tetapi bila di penghujung begini ramai yang mengambil kesempatan dan terutama sekali harga, dan membuatkan ramai pengguna merasakan GST ini sesuatu yang tak perlu dilakukan sekarang. Jadi apa komen?
Cik Aziz? GST ni macam saya cakap tadi lah, dia merupakan satu instrumen, satu alat ekonomi untuk membantu menggerakkan negara ke arah sebuah negara maju. Walaupun kita tengok dari segi kesan kepada pengguna, kesannya kepada ekonomi negara saya rasa tinggi. Sebab kita tengok dari segi cukai jualan ni, dia memang banyak kelemahan, cukai jualan, cukai perkhidmatan. Dan apabila banyak kelemahan, berlaku ketirisan ataupun cukai. Bermakna banyak peniaga-peniaga ni lari daripada cukai dalam sistem cukai jualan dan cukai perkhidmatan ni. So apabila GST ni dimasukkan, diperkenalkan ataupun dilaksanakan dalam bulan April ni, peniaga-peniaga ni dah tak boleh nak tipu, tak boleh lari cukai dah. Dan dia orang kena masuk dalam sistem dan insya-Allah saya rasa hasil cukai akan bertambah. Cuma dari segi dia punya kelebihan kepada pengguna, kepada rakyat, saya rasa harga barang akan lebih telus. Bermakna dia akan tengok dari segi, kita tahu barang-barang yang ada GST dan barang-barang yang tidak ada GST. Saya rasa kita secara ringkasnya, saya rasa kita tak perlu risaulah, kan? Sebab saya rasa kita tak perlu nak faham dari segi macam mana mekanisme GST. Yang pentingnya pada akhirnya kita sebagai pengguna, bila kita nak beli barang tu, kita pastikan harga barang tu sepatutnya harga tu. Bermakna kita tak boleh, kita kena pastikan supaya peniaga ni tidak mengambil kesempatan untuk menaikkan harga barang. Itu kita minta tanggungjawab. Okey, mungkin dari pengalaman ataupun pengetahuan Cik Aziz sendiri, berdasarkan pengalaman melihat pelaksanaan GST di negara-negara lain. Jadi berapa lamakah tempoh yang perlu diambil untuk memastikan pelaksanaan GST ni betul-betul stabil? Negara-negara yang telah memperkenalkan GST, kita ni antara negara yang terakhir lah. Saya rasa lebih kurang 160-170 negara dah perkenalkan GST. Dan hasil daripada kita punya pengamatan, kita tengok dari segi ni, masa yang diambil biasanya lebih kurang setahun, setahun setengah macam itulah. Tapi saya rasa untuk di sini, untuk Malaysia ni, disebabkan kita punya model GST ni sedikit berbeza. Saya rasa insya-Allah dan saya rasa dia mungkin mengambil masa yang lebih cepat. Saya rasa bermakna dari segi bila kita dah boleh terima GST ni, bermakna kita dah jadi part of kita punya kehidupan apa semua GST ni, mungkin insya-Allah hujung tahun ni saya rasa kita dah boleh harga dia akan lebih stabil dan kita akan boleh menerimalah GST ni sebagai satu cara kehidupan kita. Okey. Jadi mungkin akhir sekali, apakah harapan ataupun nasihat Cik Aziz kepada pengguna, terutama sekali apabila mereka tahu mereka telah ditipu dan juga bagi mengelak mereka ini ditipu oleh peniaga terutama sekali? Pertama sekali, apa yang kita kena buat sebagai pengguna bila kita membeli barang, kita masuk ke kedai itu, pastikan sama ada kedai itu berdaftar atau tidak, kan? Dan kita nombor dua, kita kena tahu jenis-jenis barang yang mana yang kadar standard apa semua. Tapi kita tak perlu nak faham, nak hafal apa semualah. Cuma akan ditertera kepada dekat rak-rak barang-barang yang kita nak ambil tu. Dan kalau tengok dari segi harga barang tu, saya rasa ini yang paling penting lah. Harga barang kita kena faham harga tu sepatutnya naik atau tidak. Dan sekiranya benda tu naik dan tak sepatutnya, tolonglah buat aduan. Kan kena buat aduan kepada pihak KPDNKK, pihak Custom dan Kementerian Keuangan supaya kerajaan boleh ambil tindakan kepada peniaga tu. Kita kena jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat. Banyak kali saya cakap, kan. Dan kita kena jadi pengguna yang bijak lah. Saya rasa ramai rakyat, ramai pengguna kita kadang-kadang kita relax. Kita tak kisah sangat sebab kita ingat GST ni akan ditangguhkan lagi. Sebab tu kita tak macam nak dapatkan maklumat tentang GST. Tapi bila kita tengok kerajaan betul-betul nak laksanakan GST dalam beberapa hari lagi, baru kita nak ambil, nak cari maklumat apa semua, kan. Saya rasa masih belum terlambat lagi, kan. Masih boleh lagi. Tolong masuk dalam website ataupun laman web KPDNKK, cuba faham apa yang saya buat daripada buku ni. Saya catatkan dari segi belanjaan yang biasa saya buat dan perbelanjaan yang saya akan buat pada bulan April ni, apa mengalami perbezaan dari segi kenaikan. Jadi dari segi analisis Cik Aziz sendiri? Dia akan mengalami kenaikan sedikit lah. Kan? Dia bergantung kepada cara kita berbelanja. Kan? Dan cuma kali ini kita lebih berhemah lah. Dulu masa tak ada GST ni, kita tak kisah, kita belanja je, kan. Tapi bila GST ni ada sebanyak 600 ni, kita rasa rakyat dan pengguna akan berbelanja dengan lebih berhemah lah. Kita akan lebih cermat dari segi berbelanja. Dan saya rasa insya-Allah kita punya simpanan mungkin kita dapat meningkatkan, kita berhemah, dan insya-Allah kita boleh inilah ke arah perancangan keuangan yang baik. Jadi ada juga teman-teman saya sendiri yang kata buat stok barang banyak-banyak
sebelum menjelang GST. Jadi komen Cik Aziz. Ya, memang saya pun dapat maklumat ataupun kawan-kawan pun bagi tahu ada peniaga pemborong apa semua kan, dia orang pegang barang-barang tu dulu. Ini pemborong, ada juga pemborong memegang barang. Ini pengguna sendiri yang memang beli stok banyak-banyak. Tapi macam Cik Aziz ada menyebut tentang pemborong peniaga, sebab saya pastikan ada yang kedai-kedai seperti kedai elektrik yang menyimpan barang-barang yang dijual. Dan bila saya ataupun teman saya tanya, okey, mana barang ni? Oh, stok tak ada, stok tak ada. Jadi itu merupakan satu kesalahan. Saya rasa yang itu pihak KPDNKK akan ambil tindakan lah. Sebab saya rasa dia orang memang bergerak secara agresif dari segi untuk memastikan peniaga tidak ambil kesempatan sama ada dari segi harga barang atau penyimpanan stok untuk dia stock up untuk dia banyaklah isu-isu ni. Cuma berbalik kepada pengguna tadi yang dia cepat-cepat pergi beli barang dekat supermarket, groceries kan, pergi beli barang-barang untuk stock up kan. Saya rasa kita ambil contoh macam harga minyak lah. Bila harga minyak naik malam tu memang ramai orang beratur dekat stesen minyak tu kan, tapi minyak tu tahan berapa lama kan, so lepas pada tu dah jadi biasa dah. So sama juga macam harga runcit, harga groceries ni barang-barang lah, kita boleh stock up lah. Maknanya kita lepas tu habis kita dah kena masuk dalam sistem. Tapi kan, kalau stock up tu sempatlah dalam 2-3 bulan berbanding dengan isi minyak kan. Betul. Cuma dari segi tu nak kena faham lah, jangan pergi ambil harga barang yang tersilap kan. Bermakna dia beli sekarang, harga tu bila lepas GST harga tu lagi murah kan. Jadi kalau nak stock up pun kena pandai sikit lah. Kena tengok harga-harga barang yang mana yang nak akan naik kan. Tapi ada masa lagi beberapa hari lagi kan. Memanglah kalau kita tengok dulu, kalau tak ada cukai secara umumnya, secara mudahnya, dulu tak ada cukai jualan, tak ada GST, sekarang ada GST. Bermakna dia akan naik sebanyak 6%. Bolehlah saya rasakan tengok macam mana kan. Okey, mungkin ada sedikit lagi mengenai perkhidmatan. Jadi di-chargekan 6%. Adakah dibenarkan oleh semua peniaga ataupun seperti peniaga barangan juga? Sebab kadang-kadang kalau kita ikutkan macam kalau nak servis aircon dan sebagainya, kena charge 6%. Jadi adakah itu patut dikenakan oleh yang memberikan perkhidmatan itu? Okey, dari segi dia penting ni sebab charge perkhidmatan dengan cukai perkhidmatan tu dia berbeza. Macam cukai perkhidmatan ni macam servis aircon tadi kan. Kalau pada masa yang dulu kalau dia dah memang kena charge cukai perkhidmatan sebanyak 6%, sekarang ni dalam era GST dia akan charge juga cukai GST sebanyak 6%. Bermakna kos dia dari segi servis apa semua tu akan sama. Sebab dulu 6%, sekarang pun 6%. Cuma yang jadi masalahnya sekarang saya rasa banyak di laman web apa semuanya pertikaikan tentang the service charge tu. Charge perkhidmatan tu sebanyak yang 10% tu. Saya rasa banyak penerangan yang dah diberikan. Sebab 10% service charge tu bukan kerajaan ambil. Bukan kerajaan punya cukai. Dia charge yang diberikan oleh entiti perniagaan yang bagi servis tu. Dan dari segi cukai perkhidmatan tu memang yang itulah. Kan? Okay, baiklah, hasilnya itu sahaja kesempatan yang kita ada untuk membincangkan mengenai GST yang akan dimulakan pada 1 April ini. Jadi terima kasih.